sifat-sifat ahli syurga. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW telah pun sabda, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Maksudnya sedekah tidak akan mengurangkan nilai harta. Sifat maaf tidak akan menambahkan apa-apa pun kepada seseorang melainkan kemuliaan. Dan sesiapa yang tawaduk kerana Allah, maka pasti Allah akan meninggikannya. Jadi dalam hadis ini, kalau kita lihat ada kaitan dengan hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW sabda, maksudnya sesiapa yang merendahkan dirinya kerana Allah satu darjat, maka Allah akan meninggikannya hingga menempatkannya di Iliyin. Dan sesiapa yang meninggikan dirinya lebih dari orang lain satu darjat, maka Allah akan meletakkannya, menghinanya, merendahkan kedudukannya sehingga berada pada tempat asfalus safilin. Hadis ini mengikut Ibn Hibban dalam mazhab hadisnya adalah hadis sahih. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, inilah dia satu hadis yang penting untuk menjadi peringatan kepada kita tentang sifat ahli syurga, iaitu sifat tawaduk. Bercerita seorang ulama Islam yang terkemuka, Syahid Al-Imam Muhammad Sa'id Al-Buti, yang kita pun tahu tentang beliau, mati dalam kekejaman kerajaan Asad di Syria. Moga Allah melaknat golongan yang menghina ulama-ulama Islam macam mereka ni, tuan-tuan. Bercerita bahawa ada seorang ulama keturunan daripada Rasulullah SAW yang berhijrah ke Turki satu masa dahulu. Namanya, keturunan ini Badi' Zaman Sa'id Nursi. Beliau terkenal dengan buku-buku yang mencetus dan juga mencerna cara pemikiran baru. Namanya Risalatun Nur, Rasailun Nur. Buku beliau ni adalah kupasan kepada Quran dalam versi moden, memberi pandangan-pandangan sisi yang menarik. Umpama idea beliau ni mengatakan bahawa orang Islam pada hari ini ibarat orang sakit yang telah pun berjumpa dengan doktor, dan doktor pun prescribe kepadanya ubat-ubat yang sesuai. Maka ni bandingan dikemukakan orang Islam dengan muamalah mereka terhadap Al-Quran Al-Karim. Lalu doktor pun beri kepadanya ubat tentu untuk dimakan. Pesakit ini pun bawa pulanglah ubat itu ke rumah, dan setiap pagi dia membaca apa yang tertulis di kampit ubat itu. Ini makan pagi, makan lepas makan tengah hari, makan bila sakit. Tapi dia tidak pun menyentuh ubat itu untuk dimakan. Maka inilah keadaan umat Islam terhadap Al-Quran. Dia baca Quran tapi dia tak mengamalkan apa yang terdapat dalam Quran. Maka inilah kedudukan orang yang paling rugi, kata Al-Imam Syekh Badi' Zaman Sa'id Nursi. Begitu juga beliau berkata bahawa orang yang mempelajari Quran tapi tidak mengamalkan isi Quran, segala berkaitan Quran, taranum, tajwid, semua dia mahir, tapi mengamalkannya jauh sekali. Dia masih lagi beramal dengan riba, dia masih lagi menyanyi kalau ada walimah, berkaraoke, dia masih lagi bergaul bebas, dia masih lagi terlibat dalam perkara-perkara haram. Bagi dia agama lain, politik suku lain. Ini adalah orang yang paling rugi, kata Badi' Zaman Sa'id Nursi. Dia seperti seorang tentera yang telah pun dilatih, memiliki segala persenjataan untuk mengalami medan pertempuran, tapi pada hari pertempuran itu dia tidak mengeluarkan senapangnya, dia tak reti menggunakan senapangnya. Maka inilah keadaan orang Islam lagi sekali. Tulis Al-Imam Badi' Zaman Sa'id Nursi. Ini cerita-cerita beliau bagaimana nak memahami Quran, bandingan-bandingan simple yang dikemukakan. Bila umat Islam berada dalam satu kedudukan dan Quran berada di tempat yang lain, maka itulah musibah yang paling besar, kata beliau. Baik, kalau kita mengkaji cerita Sa'id An-Nursi ini, kata Al-Imam Syahid Muhammad Sa'id Al-Buti yang terkorban di Syria beberapa tahun lalu, beliau mengatakan bahawa Sa'id An-Nursi ini adalah seorang yang sangat besar pengaruhnya dalam kerajaan Islam Osmaniyah satu masa dahulu, sehingga kerajaan Islam Osmaniyah dikuburkan oleh tangan-tangan sekularisme yang ada di sana. Jadi beliau terkenal sebagai seorang ulama mujaddid kurun ke-19 Hijrah yang gigih membela Al-Quran,
dan mempertahankannya daripada musuh-musuh di kalangan orang-orang Islam yang bersifat munafiqun dan orang-orang kafir pada masa itu. Jadi kalau kita baca karangan Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ni, kita akan lihat bagaimana pencerahan yang Allah berikan kepada beliau untuk mengupas ayat Quran luar dari kotak pemikiran kebanyakan ulama-ulama lain. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kata Al-Imam Syahid Said Ramadan Al-Buti yang terkorban di Syria menceritakan tentang Badi'uz Zaman Sa'id Nursi yang beberapa puluh tahun sebelum beliau ni, bercerita bahawa asalnya Said Nursi ni hanyalah seorang pelajar biasa sahaja. Hafazannya, ingatannya, pelajarannya, pencapaiannya macamlah murid-murid yang lain ketika belajar di Istanbul, tuan-tuan yang Allah sekalian, ya. Jadi hafazannya biasa-biasa saja. Tinggal lagi anak yatim yang telah kehilangan ayah ini diingatkan oleh ibunya selalu supaya tawaduk. Ini sifat ahli syurga yang kita sedang belajar dalam hadis tadi. Tawaduklah engkau wahai anakku, rendahkan dirimu, belajarlah bersungguh, jangan tunjuk dirimu pandai daripada gurumu, jangan tunjukkan dirimu lebih daripada orang lain. Kita ni orang biasa lah, nak. Walaupun kita ada kaitan dengan Rasulullah SAW, tapi kaitan dengan Rasulullah itu tidak berguna kalau kita tidak mempamerkan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang paling baik. Dan Allah menyentuh pribadi Nabi ini dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, engkau berada di kemuncak akhlak yang paling sempurna. Satu hari ketika belajar di madrasahnya, seperti kawan-kawannya yang lain, ingatannya tidak ada kelebihan daripada mereka, pencapaiannya tidak ada lebih daripada mereka. Budak kecil ini yang dipesan oleh ibunya setiap hari supaya tawaduk, supaya bersifat dengan ahli syurga, datanglah ke kelas macam biasa. Tiba-tiba waktu rehat muncullah seorang pengemis berpakaian lusuh dan hina. Ini cerita Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya. Lalu budak kecil ini melihat pengemis berpakaian lusuh itu, lalu di sekolahnya dan duduk mengharapkan ihsan daripada budak-budak kecil ini kalau ada makanan-makanan lebih untuk diberikan. Maka anak-anak ni tak pedulilah, geli lah, ada nak dekati pun tak ada apa nak bagi. Budak-budak sekolah agama ni baik-baik tapi tak tahu apa nak buat pada pengemis ini. Tanpa disangka-sangka, Said Nursi berasa kesian kepada pengemis yang lusuh dan kotor baju ini, segera turun dan memberikan bekalan makanan yang ibunya bekalkan, membukanya di depan pengemis itu dan makan bersama-sama pengemis di situ. Dan berbual seolah-olah dikenal pengemis itu. Dia mengenepikan rasa jijik, mual, geli terhadap hamba Allah yang dhaif ini. Tiba-tiba selepas pertemuan itu, tuan-tuan dan gurunya pun heran, budak-budak pun heran, apalah kau pergi makan dengan orang pengotor macam tu, nak bagi makan bagilah, tak payah duduk dengan dia. Selepas beberapa hari di kejadian itu, kini Said Badi'uz Zaman Sa'id Nursi berubahlah cara berfikirnya, cara bertindaknya, tabiatnya, pencapaiannya, kefahamannya, ingatannya, hafazannya. Beliau menjadi budak yang paling cerdas dan hikmah dalam kelas dan mendapat pujian daripada guru-gurunya. Sedangkan sebelum itu dia biasa-biasa saja. Tuan-tuan, jadi semua orang hairan, apa benda ini berlaku ni, ya? Kenapakah berubah budak ni daripada biasa kepada luar biasa? Wallahu alam, tuan-tuan, kata para ulama yang menceritakan perkara ini macam Muhammad Said Al-Buti, wallahu alam. Agaknya yang datang ini malaikat ke apa benda? Agaknya datang ni wali Allah ke? Ada kalangan ahli sufi mengatakan bahawa Nabi Khidir masih hidup. Adakah itu Nabi Khidir? Wallahu a'lam. Yang pentingnya perubahan ketara itu berlaku pada budak kecil ini, mengatasi kepandaian kawan-kawannya, mengundang kekaguman guru-gurunya. Kesan salah satunya daripada peristiwa yang berlaku itu. Jadi beliau kemudian tampil sebagai seorang ulama yang dihormati di Turki, dan khalifah yang ada menghormatinya, memuliakannya, memberikan kepadanya kedudukan. Dan akhirnya Said Nursi ini menjadi seorang pemimpin kepada gerakan namanya Risalatun Nur, iaitu pembawa cahaya.
di tengah-tengah kerajaan Turki yang makin lemah pada masa itu, dan akhirnya jatuh kerajaan Turki dan jadilah kerajaan sekular. Tapi Said An-Nursi tidak menghentikan peranannya untuk memberikan pengajaran, bimbingan dan panduan kepada mereka yang makin hari makin hanyut dalam arus perdana sekularisme yang berlaku pada masa itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, antara jasa besar Said An-Nursi ini adalah Quran yang tuan-tuan baca pada hari ini. Quran yang tuan-tuan baca ini adalah tulisan daripada beliau dan anak-anak muridnya, yang dipelopori kemudiannya oleh Syekh Osman Taha. Dr. Osman Taha ni ketika kami temui di Madinah berkata, sebenarnya apa yang aku tulis ini adalah panduan daripada apa yang ditinggalkan oleh Badi'ul Zaman Said Nursi. Kerana inilah Quran versi terbaru yang kita baca pada hari ini adalah hasil kajian tulisan oleh Badi'ul Zaman Said Nursi, iaitu ketika dibakar Quran begitu banyak pada zaman Ataturk, maka Badi'ul Zaman Nursi telah pun mengambil peranan untuk mengajak anak-anak muridnya menghafaz Quran, menulis dari ingatan mereka dengan bercahayakan kepada terangnya bulan pada malam-malam tersebut. Menulis semua Quran, mereka menulis dari ingatan mereka. Dan apa yang kita lihat pada ini, di mana berhentinya Quran pada muka surat itu, semuanya mukjizat Quran yang Allah muliakan, antaranya An-Nursi ini untuk tulis dengan anak-anak muridnya. Maka Quran itu yang selamat dan sampai dan diikuti patternnya oleh Syekh Osman Taha. Sama ada yang kita baca ini atau sebelum ini, semuanya tuan-tuan adalah hasil daripada kajian tulisan Said Nursi, seorang budak yang dididik oleh ibunya, berperanan dengan sifat tawaduk, sifat ahli syurga ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Syaitan sentiasa membisikkan dalam kita bahawa sifat merendahkan diri akan menurunkan darjat kita di depan mata mereka. Contoh, nak datang ke pejabat atau tempat yang bukan tempat kita, ini kita tertakluk dengan arahan PKP, kena ambil suhu, kena tulis, kena scan. Yang duduk depan itu adalah mungkin seorang pengawal keselamatan yang tak punya pelajaran, mungkin yang tak punya peluang pekerjaan, mungkin yang kerja itu pun bukan pilihannya kerana tiada pilihan lain, dia menjalankan amanah. Tapi kerana kesombongan oleh setengah pihak, datang, apa ni semua menyusahkan, tak payah saya sihat, baru je ambil suhu kat rumah tadi. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah bisikan daripada syaitan sebenarnya. Tahulah, orang yang bersifat sedemikian adalah orang yang tidak mempunyai rasa tawaduk. Ini sifat ahli neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Pergi ke hospital, kita tahu hospital ada SOP dia. Hospital-hospital kerajaan yang adalah kelebihan dan adalah kekurangan. Ada kecemasan macam mana mereka ada SOP. Datang ke lain kuning ke, lain hijau ke, lain merah ke, ditanya sakit skala mana, itu prosesnya. Apa ini semua? Kenal tak saya siapa? Saya datuk tahu. Dah dimarahnya pula orang ke hospital yang bekerja daripada pagi tadi tak balik-balik. Doktornya kena on call. Kadang-kadang kita melihat orang marah pemandu bas. Ada pemandu bas bercerita, saya ni ustaz, lepas bekerja duit tak cukup, pencen, terpaksa pula bawa bas untuk sara anak-anak. Dapat anak pun lambat. Cerita pemandu bas ni, tuan. Bukan nak kerja pun nak ikut kamu pada macam ni nak rehat ustaz, tapi tak cukup, kena kerja bawa bas, bawa lori dan sebagainya. Kami bawa bas ni tak boleh berhenti sebab dia besar, dia berhenti ke tempat-tempat tertentu saja. Tiba di satu tempat, maka makcik ini menahan bas, saya memang tak boleh berhenti kat situ. Saya kena berhenti lebih kurang dalam, tak jauh pun, dalam 20 meter saja. Depannya situ tempat yang boleh berhenti. Berhenti belakang bahaya. Double line, boleh kena saman, boleh kena itu, boleh kena, boleh menyebabkan kemalangan. Dia datang termengah-mengah 20 minit. Saya tunggu, saya tak jalan pun. Saya tahu dia beli tiket, dia tak naik kat bandar, dia tunggu tengah perjalanan. Maka naik saja dengan muka berangnya dimarah. Tak nampak ke? Buta ke? Berapa gaji kau? Anak-anak aku ramai yang gaji macam kau tahu tak? Kesian mandu bas ni, tuan-tuan. Orang usahakan syarikat bas ni susah nak jadi mandu bas sebenarnya. Tapi sikap sesetengah orang kadang-kadang keluar daripada batasan kawalan diri kerana syaitan bisikkan diri. Marah orang ni, cakap macam ni, kau terhina tahu. Padahal tak ada siapa pun nak ketawakan dia berjalan di belakang itu. Tak ada siapa pun nak hina dia datang ke hospital mendapat layanan seperti itu. Dia yang terasa seperti itu, tuan-tuan. Jadi inilah dia peranan syaitan untuk menjadikan kita bercakap benda-benda yang tidak sepatutnya. Ya, dan antara hubungan suami isteri pun kadang-kadang berlaku seperti itu. Itu sebab
Kalau seseorang kita ada persisihan dengan isteri, jangan cakap depan anak-anak, kerana satu penghinaan untuk bercakap pada isteri tentang keaiban, kekurangannya di depan anak-anak yang dilahirkan. Kalau marah macam mana pun cakap pada isteri, kita ada urusan, kita pergi tempat yang tak ada anak-anak. Anak kita mungkin tengah berada di dapur ke, anak kita mungkin tengah menonton ke, mari kita masuk lagi, kita bincang apa masalah kita sebenarnya. Jadi satu dosa besar tuan-tuan untuk memarahi dan mengaibkan isteri di depan anak-anak, padahal anak itu dilahirkan oleh isteri itu sendiri. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud ayat ini bagaimana, wahai habrul ummah, wahai lautan umat ini, lautan ilmu kepada umat ini? Jawapan beliau, berurusan dengan baik, bagi dia wang, layan dia, cakap dia, belai dia. Kalau kamu marah kepada dia pun ingatlah dia masak untuk kamu, basuh baju kamu dan lahirkan untuk kamu anak-anak, menyusukan anak-anak kamu. Kamu marah macam mana, kamu benci macam mana pun, kamu uluat macam mana pun, maka jagalah batasan-batasan ini, maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, berbicara adalah indikator kepada iman sebenarnya. Bercakap yang keluar dari mulut kita ini adalah pintasan daripada iman. Sama ada yang kita keluarkan itu terbit daripada tawaduk ataupun takabur. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Bahkan dalam sembahyang pun ada etikanya. Kita hafaz ayat banyak, kita ingat ayat banyak, kita tak perlu jadi imam di depan membaca, terlupa ayat, pun ada etika untuk tegur supaya jangan ada takabur dalam diri kita. Aku dah tahu, imam boleh tak ingat ayat ini. Tak pasal-pasal sembahyang kita tak sah tuan-tuan, bila kita betulkan imam dalam keadaan ada perasaan lain ketika menegur kesalahan berlaku itu. Bahayanya apa yang keluar daripada mulut kita. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, orang yang bersifat angkuh ni sebenarnya menghina dirinya sendiri di depan Allah dan di depan orang ramai. Semakin dia menyombongkan dirinya, makin rendah dirinya pada mata manusia. Mereka berpura-pura kagum di depannya, namun mencemuh dan mentertawakannya apabila tidak lagi bersama dengannya. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Dia akan hina pada matanya sendiri, namun sangat mulia di mata orang lain. Siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan terus merendahkannya sehingga dia menjadi sangat besar pada matanya sendiri, tetapi sangat hina di mata orang lain. Bahkan dia lebih hina daripada seekor khinzir ataupun anjing. Kata Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, bahaya sifat ahli neraka yang namanya takabur ini tuan-tuan. Baik. Sikap merendah diri boleh kita mulai dengan cara merubah pandangan kita kepada orang lain. Kita tidak boleh menjadikan pakaian, kenderaan, penampilan luaran sebagai penentu sikap kita kepadanya. Tidak juga asal usul dan negeri orang itu. Kita kena menghormati semua manusia kerana mereka adalah makhluk yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menerima kedatangan seorang lelaki dari Mesir yang beragama Kristian. Lelaki ini keturunan Qibti. Qibti ini Qibti, Aqbat. Iaitulah dalam kisah yang sampai ini, walaupun hadis ini dinafikan oleh sebagian ulama hadis, mengatakannya ia tidak sahih, sebagian mengatakan sahih. Peristiwa yang berlaku kepada anak seorang sahabat yang mulia namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Siapa Amr Al-As? Ini sahabat ahli syurga, orang hebat tuan-tuan. Nabi memujinya, sahabat-sahabat kagum padanya. Walaupun dia lambat masuk Islam, tapi Nabi memuliakannya kerana pandangan-pandangannya yang sangat bernas. Dia salah seorang daripada sahabat-sahabat yang sangat terkemuka dan paling layak untuk diutuskan dalam misi-misi penting Rasulullah SAW. Namanya Amr bin Al-As. Sebaik saja dia menjawab jawatan gubernur Islam di Mesir dengan kelebihannya membuka negara itu pada zaman Umar Khattab radhiyallahu an, maka salah seorang daripada anaknya, biasalah tuan-tuan, dalam setandan kelapa ada satu yang kurang elok. Ujian Allah pada manusia masing-masing. Anak-anaknya seorang daripada ini, seorang yang berkelakuan sombong, bongkak. Di Mesir dia belum berkuda. Belum berkuda ni kalau bertujuan untuk mendatangkan kesihatan, membantu kita untuk peperangan,
memberi pada kita kekuatan, itu sunnah sebenarnya. Maka anak sahabat yang mulia ini belum berkuda dengan orang Mesir, dia kalah di tangan orang Mesir, lomba lagi kalah lagi. Oleh kerana terlalu malu di atas kekalahan dan merasa dirinya tidak patut dikalahkan, patut kau lawan dengan aku, kau bawa kalah lah. Kan macam orang main golf dengan orang berkepentingan kan, mesti bawa kalah, kalau menang nanti tak dapat projek. Wallahu a'lam, saya pun tak tahulah orang cerita, saya tak pernah main golf tuan-tuan ya. Kalau lawan bawa bodoh, bawa kalah, kalau menang nanti susah ustaz. Yelah, tak apalah, pandai. Maka bila lawan lumba kuda ini kalah. Budak ni tak reti bahasa ke, aku pemimpin tu, aku anak pemimpin. Kesombongan ini menyerang perasaannya. Maka dipukulnya budak Mesir itu tuan-tuan, depan orang ramai dipukulnya, dia talanya, dia sebatnya. Ya, aghlabta ibn al-akramin, adakah kau kalahkan anak orang paling mulia di Mesir ni? Berita itu sampai pada Umar di Madinah tuan-tuan. Sayyidina Umar memanggil Amr bin As dengan puteranya yang terlibat itu, dengan saksi sekali, datang ke Madinah. Amr bin As tahu dah memang kenalah hukuman dengan Sayyidina Umar. Maka dibuktikan dalam mahkamah yang Sayyidina Umar jadi hakimnya, memang anak Amr bin As bersalah dan memukul budak itu di depan khalayak ramai. Maka Sayyidina Umar membuat keputusan, ya, al-ainu bil ain was-sinnu bis-sinni, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Ini namanya tidak balas balik semula. Qasas tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Maka budak ini pun dihukum, anak Amr bin As, anak Gubernur Mesir ini dihukum macam menteri besar, anak menteri besar tuan-tuan. Buat salah tetap buat salah, kena pukul, kena sebat. Maka dia pun disebat oleh Qibti itu, dan selepas menyebatnya Sayyidina Umar suruh sebat pula bapaknya. Amr berkata, wahai Sayyidina Umar, apa pula salah saya? Dia anak saya bersalah ni, apa pula saya pula kena? Sayyidina Umar kata, kerana engkau lah anak engkau bersikap sedemikian. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka sifat takabur ini sangat membahayakan. Merawat sifat takabur ni tak ada cara lain melainkan kembali merujuk, melihat, memuhasabah diri. Kenapa yang aku takabur sangat ni? Apa pandai aku, handsome sangat ke aku, bijak sangat ke aku? Aku lepas ni akan tinggalkan tempat inilah, by hook or by crook aku akan tinggalkan tempat ini. Orang tidak akan ingat aku lagi. Ya, walaupun kita jadi orang paling besar, KSU ke, KP ke, ketua pengarah ke, benda ke, ingat orang kenal kita sampai bila-bila ke tuan-tuan? Ya, kalau tak digantung gambar kita dalam organisasi, tunjuk gambar kita kat orang tengok ni siapa ni? India mana ni? Orang pun tak kenal tuan-tuan. Apa benda kita nak kena hormat, nak kena orang hormat kita over sangat, berlebihan sangat. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra yang dibacakan untuk imam dalam subuh kita tadi, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami muliakan manusia itu dan kami bawa mereka naiki daratan dan juga lautan. Faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami melebihkan mereka di atas banyak ciptaan kami yang lain, bertingkat-tingkat darjatnya lebih daripada yang lain. Kata Imam Mutari Syarawi, sekurang-kurangnya kita lebih dari binatang, kerana binatang itu berjalan kakinya empat-empat di bumi dan kepalanya sama tahap dengan badannya, tapi kita manusia ni berjalan, kepala kita di atas menongak ke langit, hanya kaki kita saja yang berfungsi. Itu sekurang-kurang kemuliaan yang kau kena lihat ada pada dirimu yang Allah muliakan. Pasal apa kau kena hina orang lain? Pasal apa kau kena hina orang yang akan tanggungjawab untuk mengambil sukatan suhu di pintu masuk mana-mana tempat itu? Pasal apa kau kena marah orang doktor yang pernah bertugas ke hospital itu, yang kalau anak engkau tentu engkau tak buat begitu? Pasal apa kau kena marah pemandu bas yang menjalankan tanggungjawab? Pasal apa kau kena marah budak kat pejabat? Pasal apa kau kena sombong pada orang lain? Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kalau lihat ayat ini, maka barulah kita sedar manusia dimuliakan oleh Allah, kenapalah kita menghina mereka. Sayyidina Umar berkata dengan kata-katanya yang masyhur, diabadikan dalam rekod sejarah, matasta'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara, bilakah engkau ini diajar untuk mengabdikan manusia padahal Allah melahirkan mereka dari rahim-rahim ibu mereka dalam keadaan merdeka mereka itu? Bila engkau diajar untuk memperhambakan, menghina manusia macam tu padahal Allah melahirkan mereka dari perut ibu-ibu mereka dalam keadaan mereka itu merdeka? Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi marah yang di luar konteks ini yang diharamkan dan ditegah oleh Islam. Kalau marah dalam konteks itu disuruh,
Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi marah yang betul dituntut, tetapi marah yang bukan dalam konteksnya ini tanda takabur dalam diri yang perlu dirawat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bagi membuang sifat yang merendah-rendahkan manusia ini, menghina orang lain ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kita hendaklah membuang perasaan merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Kita hendaklah menyedari bahawa orang yang kita anggap hina itu boleh jadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pada penampilan pakaian, bukan pada penampilan pangkat, bukan pada kejayaan di sudut harta, bukan dari pemilikan kenderaan, kereta yang besar-besar, yang hebat-hebat. Itu semua bukan penilaian di sisi Allah. Kerana dalam satu peristiwa ketika Nabi berhimpun dengan para sahabat, muncullah seorang lelaki yang segak menaiki kuda yang hebat. Nabi bertanya kepada sekalian para sahabat, siapa orang ni? Mereka menjawab, ini orang ternama wahai Rasulullah, bangsawan. Kalau dia bercakap orang semua dengar. Kalau dia meminta semua akan pergi. Kalau dia pinang anak orang, tentulah orang akan sambut dengan baik. Dia pun pergi. Kejap lagi muncullah seorang yang berpakaian serba sederhana. Nabi bertanya pula kepada mereka, apa pandangan kamu terhadap orang ini pula? Wahai Rasulullah, tak terpandang pun orangnya. Kalau dia bercakap, orang pun tak dengar. Kalau dia meminang, memang ditolak orang, sah-sah ditolak orang. Kedua-duanya pun hilang. Rasulullah pun membuat satu ulasan penting. Orang yang kamu pandang hina tadi, di sisi Allah berbeza daripada orang yang kau pandang mulia tadi. Orang yang kau pandang mulia itu kalau berhimpun seramai dunia pun tak sama dengan seorang yang kamu pandang hina tadi. Kerana penilaian di sisi Allah bukan penampilan fizikalnya. Penilaian di sisi Allah pada imannya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, berapa ramai orang yang kusut ditolak di pintu-pintu rumah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia meminta kepada Allah, tentu Allah akan berikan. Tapi dia tak minta keduniaan. Hatinya tak tersangkut sikit pun dengan keduniaan. Orang-orang salih ini, mereka tidak minta keduniaan. Macam cerita Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, yang dikatakan Nabi kalau jumpa dengannya minta istighfar daripadanya, kerana istighfar orang sepertinya diterima oleh Allah. Uwais ini hidupnya serba zuhud. Dia duduk kat Yaman, dia tak sempat jumpa Nabi kerana perjalanan jauh. Dia miskin, dia kena jaga ibunya. Bila Nabi dah wafat, barulah dia kesempatan datang ke Madinah pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat penampilannya seperti orang telanjang. Pakaiannya lusuh, dirinya kusut masai. Dia nak datang ke Madinah pun terpaksa berkhidmat sebagai penjaga kepada unta-unta para saudagar, hartawan. Kerana itulah caranya untuk dapat datang dalam perjalanan jauh. Kalau tak punya wang. Penampilan zahir orang-orang ni, dia tidak minta keduniaan. Mungkin orang lain mengambil kesempatan untuk berdoa pada waktu malam supaya jadi jutawan, dapat beli rumah besar, dapat harta banyak, dapat beli rumah dikelilingi taman-taman yang indah, ada tasik, ada itu, ada ini, dapat melancong sana sini, dapat duit banyak. Itu permintaan orang hatinya bertaut dengan dunia. Tapi orang akhirat ini tak pandang pun dunia. Haram dia tak pandang dunia ni, tuan-tuan. Dia tak minta apa pun. Maka dalam hadis ini Nabi bersabda, orang ini kalau dia minta, Allah beri. Tapi dia tidak minta. Dia tidak minta. Dia minta akhirat. Dalam kitab Az-Zuhud Al-Kabir, Al-Imam Baihaqi meriwayatkan daripada sanad seorang tokoh tasawuf besar di Mesir, namanya Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu ardah. Sungguhnya Allah menyimpan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyimpan kemurkaan dalam kemaksiatan. Yang kedua, Allah menyimpan keridhaan dalam ketaatan. Yang ketiga, Allah menyimpan walinya di kalangan manusia yang kita tidak kenal. Orang buat maksiat, dia rasa tak ada apa-apa hukuman pun. Tapi jangan dia terlupa, Allah murka tu. Allah simpan kemurkaannya. Tak sampai satu keadaan kau tak bertaubat, kau kena nanti. Macam Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika membuktikan seorang bersalah mencuri, dan jumlah kecurian yang berlaku itu melayakkannya untuk dipotong tangannya. Maka dia berkata kepada Sayyidina Ali, wah Amir ini tolonglah lepaskan saya ini je kali pertama saya buat, saya kena tangkap, nangis-nangisnya. Saya cakap pada dia, berapa kali kau buat sebenarnya? Cuma kau cerita dengan aku. Kerana bila Allah sebut dalam perkataan Quran, as-sariqu was-sariqatu, orang yang mencuri, kalau kita belajar bahasa Arab, as-sariqu tu wazannya al-fa'il. Al-fa'il ini merujuk kepada sifat itu mendarah daging dalam dirinya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Berapa kali kau curi?
Dia diam. Cuba kau jawab betul-betul. Nampaknya dia mencuri selebih 10 kali, tuan-tuan. Allah biarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang berzina itu. Ingat dia kena tangkap kerana berzina. Kali pertama dia berzina ke, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab. Tak, tuan-tuan, bukan kali pertama. Dia buat itu mesti dah banyak kali. Sebabkan kali yang terakhir Allah hukum itu kerana Allah murka. Kau tak bertaubat kau tak sedar diri kau tak malu bila kau akan berubah? Maka bila dia buat terus tanpa bertaubat, maka dia kena. Itu sebab ayat-ayat digunakan Quran begitu teliti. Orang berzina, ayat tak menggunakan orang cuba-cuba berzina. Kalau kita sebut pada malam itu, jamuan makan malam dihadiri oleh seorang penasyid terkemuka. Penasyid mana kerja dia bernasyid. Tapi kalau kita kata pada malam makan malam itu, oleh kerana penasyid tidak hadir, terpaksa kita menyuruh imam untuk bernasyid. Imam dia bukan penasyid, dia seorang bacaan yang sedap, dia bukan penasyid. Beza tak? Jadi perkataan Quran bila sebut perkataan penzina, pencuri, dia menunjuk kepada perkataan tu, amalan tu dah berlaku banyak kali, Allah biarkan sehingga akhirnya dia ditangkap, tuan-tuan. Maka jangan biarkan hidup kita track menjadi perangkap kepada kejahatan yang kita buat, yang kita tangguhkan taubat sampai ia terbuka kepada orang. Itu maksud hadis. Yang kedua, janganlah engkau merasa putus asa daripada melakukan ketaatan. Kerana dalam ketaatan yang mana satu kamu bekal melakukan, ada keridhaan Allah untuk kamu. Macam ada kisah seorang perempuan, saya suka ceritakan perempuan ini. Dia membawa cerita ni kepada saya bersama suaminya. Doanya dimustajabkan Allah selepas lebih kurang 30 tahun dia berdoa. Iaitu daripada usia dia 14 tahun, dia tahu kelebihan sembahyang duha, dia melakukannya. Kalau tidak uzur dia sembahyang duha. Doanya supaya, salah satu doa dia supaya dapat bekerja di Mekah. Doa dia supaya dapat kerja kat Mekah. Saya tak punya kelulusan tinggi, Ustaz, saya tak pandai belajar, jadilah nurse saja. Itulah takdir yang Allah beri pada saya, kemampuan saya tak mampu jadi doktor. Tapi saya berdoa. Akhirnya saya tukar kerja daripada nurse jadi pensyarah. Syarikat tu tutup, college tu tutup, saya tak dapat jadi pensyarah. Saya diserapkan jadi admin di syarikat itu. Kemudian entah macam mana working paper yang pernah saya buat, proposal bersama dengan anak murid saya ketika jadi pensyarah di kolej swasta itu, dalam bahasa Inggeris itu, kelebihan baca surah Yusuf untuk menangani stres, sampai ke Saudi. Macam mana boleh sampai kat sana? Kertas itu, zaman email ke zaman apa. Dan Saudi jemput saya jadi pensyarah. Pendekkan cerita, 30 tahun lepas berdoa, barulah Allah makbulkan. Kerana kita tak tahu bila waktu mustajab doa tu, tuan-tuan. Maka jangan penat berhenti berdoa. Faham? Yang ketiga, ingatan di sini, jangan bermain dengan manusia, kerana kamu pandang dihina. Tapi di sisi Allah, doa dia mustajab. Macam ada cerita betul berlaku kat Kelang, tak jauh kat sini, tuan-tuan, yang dilakonkan semula kabarnya dalam TV tu. Cerita seorang budak yang dianggap tak siuman, yang datang ke surau, bersihkan surau. Betul, tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu tak tengok TV, tak apalah. Kan kabarnya di Kelang, saya pergi ke surau tersebut, orang kata inilah suraunya. Surau apa? Surau ada seorang budak yang dikatakan tidak siuman, dia sebahagian daripada kami. Dia bersihkan tandas, dia buat apa, dia buat itu, dia buat ini. Rupanya dia seorang budak yang hafiz Quran, tapi kerana tekanan yang terlalu banyak dalam hidupnya, kehidupan keluarga latar belakangnya tak begitu baik, dia menjadi tekanan bagi dia dan akhirnya jadi tak siuman. Jadi jangan kita pandang orang itu pada penampilan zahirnya. Ada kalangan orang itu dekat di sisi Allah bukan bersihnya jubah dia macam kita pakai. Ada orang itu mendekati Allah bukan pada panjang janggutnya. Ada orang itu kena Allah bukan pada bersih kopiah dan besar serbannya, tetapi hatinya yang sangat bersih dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Maka jagalah orang-orang seperti ini. Jangan kita mudah menghamburkan perkataan-perkataan penghinaan. Mungkin seorang yang jaga bahagian keselamatan itu wali Allah, kita pun tidak tahu. Mungkin orang yang kita marah manubas itu orang yang wali Allah, kita pun tidak tahu. Mungkin orang kerja kat klinik itu yang kita pandang hina macam kerani, berapa sen gaji kau itu, orang itu lebih tinggi makamnya di sisi Allah daripada kita. Maka jagalah diri kita, tuan-tuan. Janganlah engkau meremehkan satu perkara walaupun kecil, kerana mungkin dalamnya ada keridhaan Allah. Janganlah engkau hina seorang hamba Allah walaupun macam mana sekalipun penampilannya, kerana siapa tahu dia wali Allah.
Jadi kita kena bersifat dengan ahli syurga, itu rendah diri walaupun berdepan dengan pelaku dosa besar, kata Imam Ghazali. Kita tidak boleh merasakan diri kita lebih baik daripadanya, apalagi menghinanya, kerana kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita dan akhir kehidupannya. Tidak mustahil orang yang bertaubat sebelum matinya itu mendapat husnul khatimah. Tidak mustahil orang yang kita rasakan banyak ketaatannya termasuk di kita sendiri mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Muaz bin Jabal, Nabi bersabda, siapa yang menghina seorang yang kerana dosanya yang pernah dilakukan, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa itu. Allahu Akbar. Jangan hina orang pada dosanya. Apalah fulan bin fulan buat benda ni pun tak elak. Jangan hina orang, tuan-tuan. Entah tuan-tuan pula yang akan buat dosa itu nanti dan mati ketika buat dosa itu. Jangan kita membiarkan lidah kita tanpa insurans, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Diceritakan satu hari Nabi SAW berjalan bersama dengan Nabi Isa, berjalan dengan seorang muridnya. Tiba-tiba seorang lelaki terkenal yang suka bermaksiat mengikuti mereka dari belakang. Murid Nabi Isa itu menoleh dengan penuh kebencian, lalu berdoa dalam hati, ya Allah, janganlah himpunkan kami dengan Nabi Allah, dengan lelaki pelaku maksiat ini. Nabi Isa menoleh anak muridnya dan berkata, wahai anakku, doamu telah dimakbulkan. Allah telah menerima taubat orang itu dan menolak amal salihmu. Pergi engkau dari sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita sebenarnya benci kemaksiatan, tapi kebencian kepada maksiat tidak berarti menyebabkan kita benci pada orang melakukannya. Bila ditanya kepada Imam Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir yang terkemuka di Mesir itu, apa pandangan Tuan Guru terhadap orang yang tidak sembahyang? Jawapannya senang saja. Kau pergi kat dia, kau pujuk dia untuk ajak pergi sembahyang. Ya? Sebaliknya kita kena membuka pintu hati kita untuk mengasihi dan beri nasihat kepadanya. Kelembutan akan beri kesan dalam kehidupannya. Mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun dia akan berubah juga akhirnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya berjumpa dengan seorang yang menukar gendernya, tuan-tuan. Datang ke kuliah, datang jumpa, dan orang berkata, Ustaz fulan bin fulan ini menukar gendernya. Oh ya, saya pun tak pernah mengalami situasi itu. Tiba-tiba dia datang jumpa, tuan-tuan, dan bercerita latar belakang bahawa dia lah orang yang paling banyak buat dosa. Dia pergi ke luar negara untuk mengubah jantina yang Allah jadikan. Orang-orang seperti ini beranggapan, I'm born to a wrong body. Aku ni lahir dengan tubuh yang salah. Ini transgender punya syiar, tuan-tuan. Saya pun terikut. Cerita ni berlaku lebih 10 tahun lalu, tuan-tuan. Dan dia berkata kepada saya, dia telah buat segala bentuk maksiat. Jangan cerita saudara, jangan cerita saudara, jangan cerita kemaksiatan kita buat. Tapi saya nak bertaubat betul-betul, Ustaz. Saya spend untuk makan hormon yang tertentu untuk mengekalkan badan saya seperti ini, tak kurang dari 3,000 sebulan, Ustaz. Apa kerja kamu ya? Allahu Akbar. Berapa banyak gaji kamu ya? Kalau beli kereta yang baik, ajak ayah dengan mak duduk kan bagus. Kalau ada rumah dapat sewa dengan nilai seperti itu besar dalam Kuala Lumpur, boleh ajak keluarga duduk, hargai nikmat yang Allah ada. Kenapalah pergi ke benda seperti itu? Tapi orang sesat, tuan-tuan. Orang tersilap jalan. Tapi di hujung ada cahaya untuk dia berubah, kesedaran datang. Dan memang jasadnya dah jadi seorang perempuan. Anggota auratnya orang perempuan. Dia cerita pada saya. Dia kata pada Ustaz, ceritalah pada semua orang ambil pengajaran. Janganlah anak-anak mereka jadi macam saya, Ustaz. Saya mendapat keizinan daripada untuk cerita, tuan-tuan. Saya pun tak nak cerita benda ni. Akhirnya satu hari, tuan-tuan, tak macam mana, satu malam terbitlah perasaan sedih dalam hati. Dia ni dibuang oleh keluarga asalnya. Kebanyakan orang seperti ni ada broken family, tuan-tuan. Maka dia berkata, sebenarnya satu malam saya tengok datuk saya, arwah datuk saya, selalu ajar saya Quran, selalu pesan pada saya, walaupun tahu anak dia itu dengan menantunya selalu bergaduh, tapi datuk saya ni orang baik, Ustaz. Dia pesan pada saya untuk ingat Allah selalu. Dan 40 tahun lepas itu baru saya faham apa datuk saya cakap. Datuk saya dah meninggal dunia dah, tapi ingatan kepada tazkirah yang diberikan itu subur dalam diri saya dan saya teringat. Satu perkataan je dia kata pada saya, katalah nama dia Fulan, Fulan, datuk ingat engkau nak kita semua akan mati dan kita akan jawab apa yang kita buat. Ayah engkau mungkin tersilap, mak engkau mungkin tersilap,
Tapi mereka akan jawab sendiri kepada Allah apa kesilapan mereka. Maka untuk pesan pada kau, macam mana kau jawab pun, kau datanglah ke masjid, carilah ustaz. Saya tengok kata tu ustaz, saya berubah. Walaupun saya tak boleh kembali pada keadaan asal, aurat saya jadi aurat orang perempuan. Ya, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu saya spend untuk benda ni ustaz, benda sia-sia ni, kerana mengikut hawa nafsu. Maka tuan-tuan, kadang-kadang kata-kata itu berkesan lama tuan-tuan. Dia tak immediately, tapi mungkin bertahun-tahun. Dan saya nak bertawab sesungguh ustaz. Saya kata kepada dia pada masa itu, pergilah ke Kelantan, pergilah ke pondok, belajar, cari ilmu, dampingi orang-orang baik ke sana. Dan dia pergi tuan-tuan. Dia pergi dan saya tak terima apa-apa khabar daripadanya. Selepas itu lagi, saya yakin orang ini telah pun berubah dengan sebenar-benarnya. Jadi merasakan diri lebih baik daripada orang yang adalah penyakit yang sangat bahaya dalam diri. Sifat ini menutup hati dan telinga kita daripada menerima nasihat yang berguna untuk kebaikan kita dunia akhirat. Jika tidak segera diubati, penyakit hati ini akan bawa kita kepada pelbagai kerugian lain. Al-Hafiz Ibn Hajar menceritakan bahawa Hafiz bin Humaid bertanya kepada Imam Ibn Mubarak, aku melihat seorang boleh membunuh orang lain, bolehkah aku merasa dalam hati aku lebih baik daripadanya? Jawapan Abdullah bin Al-Mubarak, ulama yang terkemuka yang hidup pada zaman Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i ini tuan-tuan, melihat orang membunuh orang itu, dosanya adalah kembali kepada Allah. Tetapi merasakan engkau lebih baik daripadanya, itu lebih besar daripada dosa membunuh orang itu. Kata Abdullah bin Mubarak, orang itu membunuh orang memang berdosa besar di sisi Allah, tapi bila engkau merasakan engkau lebih baik daripada dia, perbuatanmu itu, perasaanmu itu lebih merosakkan dirimu lebih daripada perbuatan dia membunuh orang itu. Ini kata-kata seorang ulama, bukan kata orang biasa tuan. Jadi moga Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat ahli neraka, dan Allah bantu kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat ahli syurga. Itu sebab bila kita ni merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan orang memuji kita, Nabi mengajar kita satu doa yang penting tuan-tuan ni. Doa ni diamalkan oleh para sahabat. Memang para sahabat yang mengajar kepada kita, tapi kita pasti dia mesti datang daripada Rasulullah. Hadis ini ada mauquf kepada sahabat, iaitu kata-kata Umar, kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bila dipuji orang, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li fima la ya'lamun. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun waghfir li fima la ya'lamun. Tahu doa ni tuan-tuan? Cuba ikut saya baca. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau kira aku pada kata-kata mereka terhadap aku. Mereka kata yang hebat-hebat tentang aku. Aku ni siapalah ya Allah. Jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan itu, dan ampunkan aku pada kelemahan-kelemahan yang kau sembunyikan yang tidak mereka ketahui tentang. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada kali ini dengan sedikit santapan rohani, dan baiki diri kita belajar tentang sifat ahli syurga. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada kita pencerahan, kekuatan, kesuburan iman. Dan jangan lupa sebelum beredar pagi ini, marilah sama kita mengerjakan salat sunat syuruk yang disifatkan Nabi SAW. Kalau engkau melakukannya, umpama engkau melakukan ibadah haji sempurna, dan ada yang lain mengatakan umrah saja sempurna. Dia merupakan permulaan salat sunat duha. Kata Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, inilah waktunya, sudah bermula. Janganlah abaikan peluang keemasan ini. Pahala mudah untuk kita dapat pada pagi ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i asatizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minna.